بسم الله الرحمن الرحيم. الحادي عشر في آداب الولادة وهي 5. الأول أن لا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى، فإنه لا يدري الخير له في أيهما، فكم من صاحب ابن يتمنى أن لا يكون له أو يتمنى أن تكون بنتا، بل الثواب فيهن أكثر. قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له بنتان أو أختان فأحسن إليهما ما صحبتاه كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. Perkara yang ke-11 ialah mengenai dengan adab-adab beranak ataupun adab bila kita ni boleh anak. Kita sebut hari tu sakut paut dengan hubungan rumah tangga ni. Berapa hari tu dia sebutnya ada 8 perkara, ada adab-adab hari tu ada. Maknanya dalam masalah rumah tangga ni dia sebut kita banyak perkaranya. Hari ni perkara yang ke-11. Setelah dia sebut kepada kita berapa kali kita belajar mengenai dengan nikah kahwin, maka bila habis masalah nikah kahwin, timbul pula masalah beranak. Kerana biasanya bila kita berkahwin, biasanya Allah Ta'ala beri pada kita anak. Itu kan? Jadi orang panggil dari segi ilmu menulis, ilmu tulis menulis lah, kita sebut masalah kahwin dulu. Lepas pada tu kita hari pula bab mengenai dengan beranak. Pas sikit lagi bawah ni bab cerah. Ni orang panggil al-lafu wan-nashrul murattab. Kita susun dan kita atur kitab kita ni mengikut yang sepatut, mengikut hak yang betul. Mana takkanlah nak beranak dulu baru, takkanlah nak mengaji hal beranak dulu lepas tu kita mengaji hal nikah pula. Tak boleh jadi tak gitu kan. Jadi tu yang kitab kita ni bawa hal nikah. Lepas pada menikah tu beranak, lepas beranak sikit lagi dia sebut hal cerah. Lepas itu sebut. Kata dia ada 5 perkara yang perlu kita ingat dalam masalah beranak atau masalah kelahiran anak. Yang pertama sekali, alla yakthura farahuhu bidzakar wa huznuhu bil unsa. Yang pertama kata dia tidak boleh berasa gembira sangat bila boleh anak laki-laki, dan dia tidak boleh berasa pusing kalau dia boleh anak perempuan. Ini bakali di kalangan orang Arab. Kalangan kita orang Melayu tidak berapa. Orang Melayu ni umumnya laki perempuan serupa lah. Cumanya atas masalah peribadi orang-orang nak berasa anak jantan, bukan apa-apa dak, boleh jadi dia nak tina Ramadan begitu je. Tapi bagi orang Arab, khususnya Arab zaman jahiliyah, iaitu zaman belum dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di muka dunia, dia kalau boleh anak puan tak, punya rusingnya dia, punya duka citanya dia, hingga siapa kau perikat bunuh anak puan dia bunuh. Itu orang panggil, dan sudah tersebar di kalangan dia pepatah nak wa'dul banat minal makrumat, wa'dul banati minal makrumat. Ini pepatah umum di kalangan orang Arab zaman hari itu, bahawa tanda hidup anak puan setengah daripada tanda kemuliaan ibu bapa. Setengah daripada tanda ibu bapa ni bahasa berjuru ialah bila boleh anak betina, tanda hidup. Ini pandangan orang jahil. Manusia yang jahil, tak kira jahil zaman hari itu ataupun jahil zaman lalu ni, dia jahil, dia waktu bik perkataan ia kadang-kadang bercanggah bolak-bolak dengan apa yang sepatut. Supaya kita orang Melayu, kita sini pun ada kata tak tahu, tapi sebelah balik sana kan, dia kata apa dia? Pada mati adat, baik mati anak. Ini pepatah orang Melayu. Walaupun kita sebelah sini patah timur ni boleh jadi tak sahur, tapi orang balik patah barat, patah berapa negara sahur lah. Ada siapa kau perikat pada mati anak, pada mati adat, baik mati anak. Makna kena jaga adat resah, kena jaga siapa kau perikat, jangan video hilang dalam muka dunia ni. Walaupun nak mati anak, mati gila lah, tapi adat resah mesti dijaga. Ini semua ni menggambarkan orang Melayu zaman hari itu dia tak ada agama.
Kalau dia ada agama zaman hari tu, dia tak katalah benda ni. Adat resah tu begitu sekali saya. Begitu juga Arab jahiliyah dan ataupun Melayu jahiliyah. Melayu jahiliyah ni tidaklah kata belum Nabi. Ya, lepas pada Nabi pun kalau tolak buah Nabi, jahiliyah juga. Kerana jahiliyah ni bukan berarti buta huruf, tak pandai menulis, tak pandai baca. Jahiliyah ni artinya tak pandai hak mana hak sebenar, hak mana hak salah. Tak erti nak beza. Itu dia duduk. Jadi satu daripada tak pandainya ialah bila boleh anak jatah, suka. Kalau boleh anak puan, duka cita. Ini tanda tak pandai. Kerana laki puan ni manfaat laki-laki ke manfaat puan ni, kata dia, fa innahu la yadri al khair lahu fi ayyihima. Kerana seseorang manusia ni tidak tahu hak mana yang jadi kebajikan untuk kita. Anak puan kau kebajikan bagi kita, kau anak lelaki menjadi kebajikan bagi kita. Oleh demikian dengan sebab kita tidak tahu hak mana tuah kita nya, orang panggil tuah kita ni hak mana, laki ke puan. Oleh demikian Tuhan beri anak puan, terimalah dengan segala senang. Tuhan beri anak lelaki, hak terimalah juga dengan segala senang. Tak usah milih dah. Tuhan lebih pandai dan Tuhan lebih bijak pada kita. Fakam min sahibi benin yatamanna anna alla yakuna lahu. Kata dia, kenapa? Kerana banyak orang yang boleh anak lelaki bercita-cita kalau boleh tak sobuilah ke dia. Kita ada anak 2-3 orang dah. Tengok anak kita hak lelaki lepas-lepas dah tu, tak jauh lah, belong. Tak dengar kata, lah ni pasal-pasal isak dadah lah, tak kelik kumuh lah, pukul 1, pukul 2 malam, duk bawa tagerik lagi, duk main teruk, berapa. Kalau anak puan tak dapat gitu mu. Anak puan ni mudah basuh, duk pukul 1, pukul 2 malam tu tak ada orang puan basuh duduk. Puan tagerik kata tak dia ni. Tapi anak lelaki berlaku. Jadi seorang ibu bapa yang waktu dia mula-mula boleh anak itu nak tugak, anak lelaki nak tugak, anak jantan bila besar panjang tu boleh tengok anak orang lain basuh tak dengar kata hak jantan. Allah Tuhan, kalau beri kat aku anak tino. Pula hari tu nak anak jantan, pergi rumah tok guru tu, pergi rumah tok ayah ni berdoa kalau boleh kat tu guru nak anak jantan lah, berdoa lah. Boleh anak jantan, Allah Tuhan kalau boleh beri anak tino, serabut cak dadah cakap berapa. Jadi boleh kan demikian, kata dia tak usah pilih. Apa yang Allah Ta'ala beri pada lelaki baik puan baik, terimalah dengan segala senang hati. Mudah-mudahan anak ni baik lelaki baik puan akan menyambung kerja-kerja soleh kita sampai ke akhirat. Au yatamanna an takuna bintan. Kadang-kadang dia nak anak jantan, nak anak lelaki. Bila boleh anak lelaki tak sih pula. Bahkan kadang-kadang Allah kalau boleh anak tino pun. Balis sawabu fihin aksab. Tuan kita ni kata bahkan dari segi pahala ni banyak anak puan. Dari segi pahala ada hadis yang menunjukkan kalau mu boleh anak puan, mu begini, Allah Ta'ala akan beri pada kita pahala kerana susah payah merah anak puan. Ada pun anak lelaki tak ada hadis khusus terang pada kita bahawa susah payah memperu anak lelaki akan boleh pahala gini, tak ada. Jadi oleh demikian ada ada maslahatnya, ada manfaatnya kalau Allah Ta'ala beri pada kita anak puan. Misal dia buat contoh qala Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat Nabi namanya Anas kata Nabi ada bersabda, man kana lahu binatani au ukhtani. Mana-mana orang yang ada anak puan 2 orang ataupun ada adik-beradik puan 2 orang, fa ahsana ilaihima ma sahibatahu, maka dia ni pun buat molek pada anak puan 2 orang ni ataupun adik-beradik puan 2 orang ni, buat molek ma sahibatahu selama mana dia duduk sekali. Selama mana anak puan duduk sekali dengan kita, belum pada pergi rumah suami dia. Selama mana adik-beradik puan kita duduk rumah kita, sementara dia pergi ke rumah tok lelaki dia. Nabi kata mana-mana orang buat molek pada anak puan, selama mana anak puan ataupun adik-beradik puan duduk sekali dengan dia, kuntu ana wa huwa fil jannati kahataini. Nabi kata aku jamin aku dengan dia dalam syurga kelak serupa jari telunjuk dengan jari tengah. Jari manis ke berapa panggil? Jari atu, jari tengah tu. Nabi kata kalau mana-mana orang yang buat berjuruh dengan anak puan dia, selama mana anak puan dia duduk sekali, makan molek, pakai cukup, pelajaran cukup, lekat betul-betul serupa dengan dia buat pada anak lelaki, baik pun hak puan ni anak atau hak puan ni adik-beradik dia, maka akhirat kelak Nabi kata aku dengan dia duduk dalam syurga serupa jari telunjuk dengan jari atu ni, dekat.
Sebagaimana rapaknya jari telunjuk dengan jari atu ni rapak, tikah pun tak banyak mana renggai ujung tu kan. Begitulah keadaan orang yang jaga anak puan sungguh-sungguh serupa dengan jaga anak lelaki, ataupun jaga adik-beradik puan serupa dengan jaga anak lelaki dia. Akhirat kelak Allah Taala bui ke dia syurga, dia duduk dia dengan aku rapat dekat. Itu dia duduk. Kerana apa siapa gini mu ni? Kerana kita pun tahu pero anak puan ni walau belah mana kita baik ke dia begitu begini, mari tok lakinya ambil perak pergi rumah dia. Susah payah kita duk pero dia 15 tahun 20 tahun gitu begini, buat pergi tok laki depas pero mana jauh kadang-kadang 2 tahun 5 tahun tak jumpa sekali. Nak jumpa mata sama telah tak boleh, pitih mah dia pun tak boleh. Moga dia duduk tupai tok lelaki. Lagi dia kan, nak tupai pitih dia lagu mana, moga pitih dia makan minum dia pun tupai tok lelaki. Jadi dengan keadaan kita sedar benda ni akan berlaku pun, kita buat molek juga. Tidaklah kata anak puan tu lebih kurang sudahlah. Kan moga dia besar ni dia betul lelaki dia, buat tak ada payah, buat tak ada pasal. Ada. Ya, tu dia tu. Jadi susah payah kita pero anak puan walaupun kita reti anak puan ni, hanya kita jom pero je. Nak makan jasa tak boleh, heret duduk lelaki dia. Susah payah kita tu tidak sia-sia. Akhirat kelak Allah Taala akan beri pada kita syurga. Sudahlah beri syurga, tarah kita dengan tarah Nabi. Nabi kata dekat-dekat je aku dengan dia. Jadi apa lagi para hadirin semua? Titik peluh kita habis pitih mah kita, melak boleh syurga nah. Tidak pelik ke mesej. Nak habis banyak mana selekan, nak makan berapa selekan, sebanyak mana hok cik ada, hok cik cari, hok mok cari nak selekan lah mek, nak makan banyak mana. Akhirat kelak mek yakin, mok yakin boleh duduk sekali dengan Nabi dalam syurga. Janji-janji syurga beginilah para hadirin semua yang menyebabkan kita orang Islam, baik pun orang Arab, baik pun orang Melayu, sifat kata Islam kita ni panggil Allah tak khabar. Semaya ben puasa roh sedekah lah, mengaji lah, mengajar, semaya tahajud tengah malam, semaya duha tengah hari. Yang jadi kita orang Islam ni sanggup buat apa saja lelah tak khabar ni, kerana ingat bahawa susah payah kita ni tidak sia-sia. Ada balasan di akhirat kelak, namanya syurga. Boleh duduk dengan Nabi Muhammad kau tak duduk dengan Nabi Muhammad kau sallallahu alaihi wasallam dalam syurga, itu masalah yang kedua. Boleh duduk syurga tu pun mujib besar dah. Bukan kata setengah-setengah orang Tuhan kalau wish hak mudah ayat syurga tu kalau boleh setara tu mujib. Kalau boleh supaya aku duduk tanpa dunia ni dah. Rumah boleh makan 2 kali sehari terjamin, tak terpu syurga, tak terpu neraka aku. Mujib banyak dah aku itu Jangan terpu dengan neraka sudahlah. Boleh duduk tak basa-basa, berpuya diri yang boleh pakai diri yang dah syurga kelak. Puya duku pakai duku. Setara tu pun tak apa dah Tuhan. Tu dia duduk melaka boleh duduk syurga duduk dengan Nabi Muhammad nak pula Allah Tuhan banyaknya memberi kat aku. Ni dia. Inilah sebabnya maka ajaran agama tak boleh nak tindih dengan ajaran lain. Tak usah nak gaya belah mana ajaran lain, bila mari ajaran agama dia lenyap habis. Sebab itulah dalam kitab-kitab sebut Islam yang jadi tak ada zaman hari apa nama ni pahaman lain ni, pahaman hak tidak Islam, pahaman kebangsaan, nasionalis, komuni, gapo ni, yang boleh menelan dia atas muka dunia ni ketika dia tak berdepan dengan Islam. Ketika dia seorang sosialis lawan komuni lawan nasionalis, bolehlah dia tegak. Ada orang ada yang punya kuasa, ada kajian. Tapi bila mari Islam, dan Islam ni tu guru wayak sungguh-sungguh, dia perisi sesuai wayak dari segi ibadat, dari segi politik, dari segi apa, tak lama hak puak lain tak akan jadi ranak ability. Kerana manusia mana gak gong tak si ke Islam ni, kerana Islam ni sebut syurga neraka. Mana ada benda lain pada Islam sebut syurga neraka. Kalau sebut juga syurga neraka tu ngini Islam. Itu ya dia betul. Ya kita duk gila-gila ingat tu, kita tak sedengar Islam. Kau dengar Islam enggak? Para hadirin semua, itu duduknya. Kemudian dalam kitab kita, tuan kitab kita ni sebut ada hadis lagi. Ini kita puan ni. Nabi kata man kana lahu salasu banatin aw akhawatin tasbiru ala la'waihinna wa darraihinna فصبر على لأوائهن وضرائهن أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن. فقال رجل وثنتان يا رسول الله؟ قال وثنتان. فقال رجل أو واحدة؟ فقال واحدة. Kesimpulannya Nabi kata mana-mana orang yang ada 3 anak puan ataupun ada 3 adik-beradik puan, orang yang dia terpaksa kena pera 3 orang puan berlaku anak,
ataupun 3 orang adik-beradik puan. Adik-beradik puan pok mati, mak mati, maka duduk dengan abang lah. Kata-katanya abang, kata kakak ni. Maka dia buat kerja tu, boleh makan ke adik-beradik dia, hok puan berlaku anak buat tuan dia. Dia sabar di atas panas pedih. Sabar atas panas pedih, adik-beradik puan tu anak puan dia dah susah payahnya. Orang puan dengan sebab dia ni kerja kuat tak dapat ke dia duduk kaya api nanu aku air tu dia ada ke dengan galau cedung gapo bukan bahasa dia kerja. Maka kita juga. Nabi kata adkhalahullahu jannah. Allah Ta'ala akan bubuh dia dalam syurga bi fadli rahmatihi iyahunna, kerana atas dasar dia ni atas muka dunia gitu kesian belas penuh pada hak puan tadi. Sama hak puan tu anak ataupun adik-beradik. Bang satu orang sahabat dia kata, ya Rasulullah mu kata 3 orang, kalau 2 gua nak tak kalau 2. Nabi kata 2 lah, 2 pun tu yang bukan syurga juga. Bang saya lagi dia kata kalau 1. Nabi kata 1 lah. Makna tidak mesti 3. Asalkan kita ada anak puan soya pun Allah Ta'ala akan beri pada kita syurga, walaupun kita terpaksa bersusah payah pego dia dan dia tidak boleh tolong kita siapa ketua kan. Dan sebut tadi alhamdulillah lah kita orang Melayu ni tak ada masalah perlebihan anak lelaki anak puan, tak ada. Mujur berlaku, boleh anak puan mujur, boleh anak lelaki mujur. So yang keduanya, athani ay yu'adhdhina fi udunil mauludi hina wiladati. Yang keduanya kata dia adab bila kita boleh anak, kita diminta ban di telinga anak kita waktu beranak. Waktu beranak bila boleh anak ambil ban di telinga kanan, komak di telinga kiri. Ban tu ban padan dengan telinga dia dah. Tak suruh ban dia rasa nak turi kita orang. Ban tu ambil nama mana. Biar dengan tujuan nak suruh perkataan yang pertama masuk dalam lubang telinga anak ialah sebutan molek. Dan tidak ada sebutan yang paling molek dalam muka dunia ni ialah selain pada Allah dengan Muhammad. Itu dia. Jadi Allahu Akbar, kata syahada Allah semua sekali ban sampai akhir, kanan kiri, mudah-mudahnya melekat kejap molek perkataan Allah, perkataan Muhammad, perkataan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, apa semua sekali kejap molek dalam telinga anak kita dekat dalam hati. Dia gua ni tak sah hidup ngau orang lah. Ustaz, tok guru, tok ayah, mari ban Muhammad. Ya dia mai dua gua. Bini pandai. Gua tu pandai, pergi nak ban tak leh. Dia kata dia ambil berkat tok guru. Pak, demo sendiri buat apa ya tidak usah jadi tok guru, tak ada apa. Tu naik stanggo. Kosbok tu dah naik kan. Jadi tak ada orang yang lebih afdal ban di telinga anak lain pada pok dia sendiri. Dia pok dia ban, dia berasa ban dia ni betul-betul nak menyelamatkan anak dia. Boleh ke orang lain buat tidak pok ni berasa nak keselamatan anak serupa dengan kuasa pok sendiri. Atas muka dunia ni tak ada orang yang lebih sayang pada anak lain pada mak pok. Tok lebah, tok ayah berapa sayang juga, tapi tak benda ni bagian dia tak boleh buat. Dia nak suruh dia ni berasa sayang pada anak orang lebih pada sayang ke anak dia tak boleh jadi gitu. Jadi oleh demikian bila pok sendiri ban, maka pok tu ban sungguh-sungguh ikhlas, dia sungguh-sungguh minta doa pada Allah Ta'ala. Itu aku minta lah selamat telinga anak aku, jangan dia masuk benda-benda hak tak molek. Setelah aku bubuh dah dalam telinga anak aku ni perkataan hak ada comel di muka dunia, iaitu Allahu Akbar la asyhadu an la ilaha illallah, ada sebagainya. Itu dia duduk. Apa saja? Dan komak ini adakah hanya untuk anak lelaki ataupun juga untuk anak perempuan? Dalam sekadar hamba jumpa tak ada beza. Anak lelaki, anak perempuan serupa di kanan, ban balik kiri komak. Man wulida lahu waladun mauludun fa'adhana fi udhunihi al-yumna wa aqam fi udhunihi al-yusra dufi'at anhu ummus sibyan. Jadi nampaknya maulud maknanya benda anak yang beranak. Tak ada beza di antara lelaki dengan perempuan. Nama tak jumpa lagi, kalau orang lain jumpa Allah alam lah. 2. Yang ketiganya an yusammiyahu isman hasanan. Wa man kan lahu ismun makruhun yustahabbu tabdiluhu. Yang ketiganya bila kita boleh anak, bubuh nama dan kira juga ikhtiar juga biar nama tu nama comel. Bahkan Nabi kata dia mana-mana budak yang diberi nama hak tak molek, sunat tukar. Nama tu nama molek.
Orang tua-tua sebut sekung tak sekung tu, namun tak sekung anak mu ni berok sokmu, trio sokmu. Tu orang tua kita dia kira mana tak tahu. Tapi sikit sebanyak ada tunggu, dia ada asah dia. Bahawa nama ni memang kena cari nama molek. Dan maksud dengan molek dari segi Islam ni, molek maknanya orang panggil, supaya kita kata gini lah. Supaya dia contoh dia, kata dia, innakum tuda'una yawmal qiyamati bi asma'ikum. Nabi kata kamu semua ni umat aku akan diseru nama musara-sara hari akhirat kelak. Hari akhirat kelak bangun kubur, kamu akan dipanggil, akan disebut nama musara-sara. Wa asma'i abaikum, dan nama tu nenek kamu. Mu bin gapo, tuk mu nama gapo, semua akan disebut nama di akhirat kelak. Fa ahsinu asma'akum, oleh itu hendaklah membubuh nama comel. Makna bubuh nama biar comel, cekera kau orang sebut nama mu tengah orang ramai, orang berasa nama mu ni comel. Supaya kita kata nama Muhammad ni comel tak? Muhammad nama Nabi. Bubuh nama Nabi Zakaria, kau Ismail, kau Yaqub ni nama comel belaka. Kata dia, Abdul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ismail As bi Abdullah. Contohnya, contoh nama uduh. Satu orang sahabat namanya As. Allah Nabi kita tukar dengan nama Abdullah. As maknanya orang derhaka. As makna orang yang derhaka. Maka Nabi kata, oh, nama tak comel. Tukarlah, tukar berapa ya Abdullah. Abdullah makna hamba Allah. Ada seorang anak Abu Jahal, nama As. Al-As bin Abu Jahal. Kalau tidak anak Abu Lahab, kalau tidak anaknya Abu Lahab, namanya apa ni, anaknya Abu Jahal lah. Nama dia As. Punya jahat dia hingga sapanya sapak tua. Dia waktu anak ke Nabi, dia bergapa Nabi. Sampai ke akhir sekali apuh di medan-medan. Itu kita baca dalam sejarah. Jadi walau bagaimanapun Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam penuh alih nama orang hak uduh, dia berbuah nama molek. Begitu juga orang nama Barrah. Seorang perempuan nama Barrah. Barrah ni kira-kiranya molek dah. Barrah maknanya perempuan yang comel, perempuan yang baik hati baik. Nabi kata tak salah, tukar nama orang lain lah. Walaupun Barrah tu dari sebut stand comel, tapi Nabi kata gini. Nabi kata Barrah ni maknanya hati baik. Baik. Kalau orang tanya, kalau orang mari tanya, Barrah ada ke tak ada? Barrah maknanya budak hati baik tu ada ke tak ada? Baik. Kalau salah mu tak ada, tentu dia kata tak ada. Jadi maknanya mu tidak ada hati baik. Jadi tak molek tu bunyi dah. Budak hati baik tu ada ke tak ada? Tak ada. Jadi artinya hok mu bubuh nama mu molek gitu mu tu pada masa-masa tertentu dia tak sedap dengar. Serupa juga budak nama Barakah. Barakah ni kita kiranya comel ada. Kita buat nama anak kita Berkat. Nama apa anak demo ni? Anak kan nama Berkat. Baik. Kalau orang pergi ke rumah demo tanya, berkat ada tak ada? Tak ada. Dia tak ada berkat. Atau rumah demo tak ada berkat. Jadi gitu duduknya. Jadi tak comel. Jadi Nabi kata tak salah. Barrah tadi Nabi alihnya nama berkat. Dan hak nama barakat tu dia buat alih nama berapa adalah. Jadi walau bagaimanapun tukar nama. Ada tempat lain Nabi seorang sahabat nama Abdul Khail. Abdul Khaili. Khail ujung tu lain. Nabi kata apa yang nama Abdul Khail? Abdul Khail ni mana hamba kuda. Gini yang Nabi kata tukarlah. Tukar dengan Abdul Khair. Ekor turu. Khair mana kebajikan. Abdul Khair mana hamba bagi Tuhan yang berkebajikan. Tidak kata hamba bagi kuda. Jadi anak-anak kita pun gitulah para hadirin semua. Kalau salah bubuh nama tak molek, tukarlah. Habislah PT 2-3 hari daftar dia pejabat pendaftar dia, tak apalah. Tak sedap dengar sangat bangun kubur di akhirat kalau panggil demo untuk melekat dia panggil seorang tiba-tiba siapa kanak katanya pakat suka demo Nabi pun apa amuk bubuh nama begani anak. Ar-rabi'u al-aqiqatu 'anil dzakari bi syataini wa 'anil untha bi syatin. Yang keempatnya mengekoh. Lawan mengekoh untuk anak lelaki 2 ekor syah, 2 ekor kambing biri. Syatin makna biri, wa 'anil untha bi syatin. Dan untuk anak puan seekor.
Itu kita panggil mengekoh. Dan mengekoh ni memanglah ada nas, ada sunat benarnya. Aqqa maknanya adalah ko. Aqiqah maknanya bila kita sembelih kambing aqiqah, hari tu kita sembelih sifat deraka dia. Atau sempena dia. Dan kebetulan aqiqah ni zaman-zaman lagi belum daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus sudah menjadi adat zaman-zaman lagi. Islam mari mengekalkan adat comel itu. Jadi sekat-sekat boleh kita ngekah lah. Cumanya orang tanya, kalau tak boleh beli kambing, lo ni buat kambing mah, tak tahu kif gapo yang maham gini, gerung seekor-seekor kambing tu berapa, 200 apa semua sekali. Jadi boleh ke tak boleh, kita buat jamu yang biasa, yalah. Kita buat jamu yang biasa, kita beli daging kedai balik. Jadi para hadirin semua, kita pergi beli daging kedai sekati dua kati balik jamu ni, kita nak kata ngekah tu tak boleh. Tapi sekurang-kurangnya kita telah tunjuk satu jenis kegembiraan kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Bila kita dapat arti kita bergembira. Allah Taala beri pada kita nikmat. Dan sunatnya bila Allah Taala beri pada kita nikmat, kita kena tunjuk pada orang bahawa kawan dapat nikmat. Situ pucuknya maka timbul ngekoh kata. Kadang kawan dapat anak, pada mau boleh makan. Kawan dapat natu, pada mau boleh makan. Orang panggil walimatul urs bukan? Kawan dapat rumah baru, kawan dapat buat jamuan. Bila kita Allah Taala beri nikmat, kita diminta besar-besarkan kepada kawan-kawan kita supaya sama-sama dapat nikmat berlaku. Jadi kalau kita ngekoh dengan tidak kambing ni, hanya dapat pahala berjamu. Tapi hak ngekoh juga duduk kekal lagi lah. Yang seboleh-bolehnya benda ni kita kena buat. Mudah-mudahnya sifat deraka pada kita bila bersakluk tu kita sembelih dia tu. Sembelih tu sembelih akikah panggil. Wa ayin tasaddaqa biwazni sya'rihi dhahaban aw fiddatan. Dan sunat juga dia bersedekah rega mah atau rega perak sama banyak dengan timbangan rambut. Dalam masa kita ngekah tu dia sunat banyak perkara. Sembelih kambing pun sunat. Apa nama ni, cukur pun sunat. Jadi cukur tu kita ipung rambut dia tu timbang tu juga seberat mana rambut kita tu lah kita perga dengan mah atau perga dengan perak, ambil piti tu buat sedekah piti bolak-bolak gitu ke atau buat jamuan ikut dah terserah pada kita lah. Bakal lagi selawat. Dalam masa kita mengikut selawat ada ke tak ada? Jawabnya tak ada. Selawat yang kita dah buat kapur ni tanda gembira je. Orang jahil gembira dia bersorak. Kita tu lebar nak bersorak gatek bukan. Maka kita berselawat. Gitu ya duduknya. Bukan kata ada nah apa tak ada. Supaya kita sambut menatu kita. Orang jahil sambut dengan pesilak, sambut dengan gung gendang apa semua sekali. Kita pokok tu lebar, kita ada buah gung gendang. Kita adanya selawat. Sallallahu ala Muhammad siapa ketangga. Nak wayaknya menatu siapa. Dia sukalah kita. Jadi pada suka duk yoya kosi kita baik suka selawat gitu. Gitu dulu. Tapi dari segi nahnya tak ada. Kadang mau nak buat. Dia mau tak buat, tidak kata meninggal sunnah apa tu. Ambonya tidak buat sengelai, tidak buat tu kerana ambonya nak beki supaya dia mau tanya apa ustaz selawat. Jadi ambo boleh royak lah. Selawat ni tak ada. Cuma nak buat juga itu satu ibadat tersendiri. Ia tidak ada hubungan dengan ni. Cuma selawat ni ganti pada bersorok orang kampung gitu. Pahala ni. Bila kita selawat, pahala selawat tu ada. Tapi jangan duk ingat ngekah ni tak selesai kalau tak selawat. Gitu. Tak sudah selawat. Tu muka tak selawat kan. Jadi kalau tak selawat tu dasar pada ngekah ni ialah sembelih sembelih kambing, selawat, cukur. Masuk selawat dalam senarai ngekah tak kena. Cuma selawat ni boleh pahala berdasar pada dia ni ibadat. Dengan arti kalau buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Duduk tangga tu bau jadi. Tapi kalau kita kira tak buat tak boleh ni, tak nak buat. Kita jadi bid'ah pula. Jadi kita mengada-ngadakan barang tak ada. Pegang tadas kalau kita kira barang ni sunnah Nabi, dah jadi bid'ah. Tapi kalau kita kira barang ni supaya ngati, supaya selawat ngati, berapa lagi bahasa bobai-bobai gitu. Kalau kita buat boleh pahala, tak buat tak ada apa. Rugi balik kita. Gitu je lah. Dah satu. Bukan kata termasuk dah senara ngekah, tak apa. Supaya mudah sebut sama masalah jamu hari mati. Jamu hari mati ni kalau kita kira tiap-tiap orang mati kena berjamu tak boleh.
Tapi kalau kita kira orang jauh mari, dan dengan sebab ada seorang dua mari adik kakak jauh-jauh, kita jamu, tak jadi masalah apa. Tidak kerana terlibat dengan kematian, tak. Ingat nanti kalau berasa nak buat, tak buat tak apa. Tak ada berasa apa kita, tak apa, sama tu. Tapi kalau selagi tak menanuk, tak berapa, matikan ni, apa tak menanuk, tak boleh, tak boleh. Dia tak bersakut paut di antara mati dengan jam, tak bersakut. Bukan sunatnya umur orang lain nanuk wa hari ke umur kita. Tu cara kita. Umur orang lain suku sakat nanuk nasi wa hari ke umur si mati. Tu hak agama betul. Kita sini tunggu balik gitu. Kita pakat dia makan umur orang mati tu pun. Tujuan kita mengaji nak betul perbuatan kita dengan hak sengoti. Dia tidak ada hak sengoti dalam dunia lain pada hak Nabi Muhammad wayat. Wal khamisu an yuhannikahu bitamratin aw halawatin. Yang kelimanya kata dia kena tahnik dengan tamar ataupun kuih-kuih. Tahnik maknanya kita tolak masuk buah tamar dalam mulut budak siapa kau kuih kat hanak. Hanak mana kita panggil lelangi. Kita tolak masuk dalam tangan kita dalam mulut budak dengan lelangi. Apa siapa ke lelangi? Kalau ada buah tamar, molek buah tamar. Kalau tak ada buah tamar, halawah, benda-benda manis. Dawa kita sini ya, buat tamak pun dia boleh pinggan. Lepas tu gapo dia buat kuih-kuih suji ke gapo dia bubuh juga. Jadi buat pas ni bubuh cicing lah garam lah gapo. Ni mulalah tu. Mula campur kat dia lah tu. Apa ya cicing-cicing asal garam gapo semua tak ada. Belum masuk. Ialah belah mulut tu, tapi belah dengan buah tamak dan disunat kita gigit dulu buah tamak tu, kita mamuh dengan mulut kita. Kita mamuh dengan mulut kita sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamuh dengan mulut dia buah tamak untuk budak-budak, termasuklah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni anak saudara, anak bagi Siti Asma, cucu bagi cucu Sina Abu Bakar lah ni. Jadi adik-beradik Siti Aisyah, anak saudara tu. Anak saudara puan. Jadi kalau bolehnya biar masuk dalam mulut budak ni liur orang-orang berjuru, orang lebah. Sebab tu lah nak suruh tok lebah gonye apa namanya buah tamar tu bubuh dalam mulut budak, biar air mulut tok lebah tu masuk sama dalam mulut budak ni. Dan tidak ada hak lebah atas muka dunia ni sepatutnya lain pada pok dia sendiri. Gitu duduk takkanlah bini pandai poknya tidak tok lebah. Pok bila pok tidak tok lebah menurun kan ni penyakitnya. Jadi biar kita sebagai seorang bapa gonye apa ni gonye buah tamak tadi bubuh dalam mulut anak kita sendiri. Itu aku ni lah anak aku. Dia aku nak bubuh, aku nak belah mulut anak aku sendiri kerana aku tak ada orang yang lebih sayang pada anak aku lain pada aku. Orang itu gak orang lah. Ruya dzalika min fa'lihi sallallahu alaihi wasallam. Benda ni disebut-sebut Nabi sendiri buat sallallahu alaihi wasallam. Itulah kata dia 2-3 perkara bersakut paut dengan budak-budak. Cuma selagi sebutnya kata dia wasaqatu, tadi tinggal wasaqatu yang bagi an yusamma. Anak kita hok gogorang pun sunat juga bubuh nama. Tinggal hak masalah bubuh nama tadi. Anak kita hok gogorang pun sunat bubuh nama. Qala Abdurrahman bin Yazid bin Muawiyah balaghani anna saqata yasakhu yaumal qiyamati wara'a abihi fayaqulu anta dayya'tani wa taraktani lasmali. Seorang sahabat nama Abdurrahman bin Yazid bin Muawiyah, cucu bagi Muawiyah, kata dia, ada siapa kau telinga aku, kata Abdurrahman, bahawa budak anak kita hok guguran ni akan teriak di akhirat kelak balik punggung ayah dia. Anak kita hok guguran turut punggung ayah dia akhirat kelak, dan belah-belah teriak, dia kata anta dayya'tani wa tadaktani lasmi. Dia kata ayah waktu cara kamu hingga siapa hamba tak ada nama. Jadi hari ni orang nak melekat berapa nak sebut nama hamba tak boleh, moga ayah tak sebut nama. Teriak dia tegak dia. Kata dia faqala Umar bin Abdul Aziz kaifa wa qad la yudra annahu ghulamun aw jariyah. Jadi bila Abdul Rahman ni kata begitu, bang seorang lain kawan dia tanya Abdul Rahman bin Umar bin Aziz, kata dia nak buat nama guano, moga kita tidak tahu budak ni budak jantan ke budak tino, moga dia guguran dah. Nak hok belum sifat lagi tu. Faqala Abdul Rahman minal asma'i ma yajma'uha ka Hamzah wa Ammar wa Talhah wa Atabah. Kata dia kalau tak tahu anak guguran lelaki ke puan, bubuh nama hok cekera ke hok lelaki pun ada nama lagu tu, hok puan pun ada nama tu. Misal dalam bahasa Arabnya Hamzah, Ammarah, Talhah, Atabah. Ini nama di kalangan orang Arabnya hok puan pada nama lagu ni, hok lelaki pada nama lagu ni. Kita orang
Orang Kelantan tak tahu, tapi kalau orang Terengganu nama Mbu. Mbu ni laki pun ada Mbu, puan pun ada Mbu. Jadi hak pasal lagu ni pun nama Mbu. Kalau orang Terengganu, kalau Kelantan, orang Kelantan tak ada. Apa? Raihan nama baru. Cik nama Kelantan, nama Arab dah tu. Fauzi. Tak tahulah yang mau, tak tahu. Tapi maknanya kalau Terengganu ni abang dia panggil kakak apa abang. Dia gitu. Jadi kesimpulan carilah nama-nama yang kita cekeranya. Laki pun guna, puan pun guna. Kalau Arab kat Hamzah, Atabah, apa nama ni, apa lagi dah ni? Hamzah, Atabah, Ammarah, Talhah. Itu. Kena bubuh nama. Tak apalah, itu masa kita itu. Dan bagi orang-orang setengah juga disebut, dia kata mulai sekarang anak kita hak tak buh nama lagi, hak guguran tu bubuhlah. Ya Allah, itu aku, anak aku hak mati hari tu aku nak buh nama bukan ni. Lola ni sebut selalu, itu aku ya Allah, anak aku hak mati guguran hak nombor 2 tu aku nak buh nama bukan ni. Habislah, makna sepenuhlah, bersihlah hati kita dan akhirat kelak insya-Allah taala. Allah Taala malaikat bangun kubur antara apa ni, malaikat panggil anak kita dengan nama yang kita baru bubuh malam ni. Insya-Allah. Cakap mana dia? Badan dia. Cakap dia pula dari darah tu guguran ni sifat kata guguran ni orang panggil bila keluar daripada kandungan isteri kita, hok benda terang-terang dalam perutnya jadi anak tu. Beda kata anak mengandung. Apa panggil guguran? Hak betul. Kalau tubik darah yang tak tahu lagi mengandung ke tidak, itu kita panggil sakat. Itu boleh jadi darah kotor, darah istihadah, darah berapa. Habislah sekat tu. Kemudian mari pula Athani Ashar fi talaq. Masuk pula bab cerai, tolak. Orang Melayu kita pun panggil talak, Arab panggil tolak, lepas. Talak asal maknanya lepas daripada tanggungjawab. Wa huwa abghadul mubahati ila Allah Taala. Tu yang kita ni mula-mula start kata disebut lalu. Tolak kata dia benda harus, tapi benda hak Tuhan marah berdoa. Cerai ni boleh ke tak boleh? Jawabnya boleh. Tapi bila-bila boleh Tuhan marah berdoa. Artinya sekat-sekat boleh kira, jangan bercerai. Wa innama yakunu mubahan idza lam yakun fihi idza'un bil batil. Wa innama yakunu mubahan idza lam yakun fihi idza'un bil batil. Kata dia, sungguhnya cerai ni jadi harus sekiranya tidak ada menyakiti, tidak berlaku menyakiti dengan cara yang tak betul. Kita bercerai yang jadi boleh cerai itu sekiranya tidak terlibat dengan barang tak molek. Dengan arti kalau terlibat dengan barang tak molek, cerai sendiri pun tak boleh. Sikit lagi dia royak belah mana hak molek, belah mana hak tidak. Wa ma talaqaha faqad adha. Yang kita ni kata walau belah mana pun bila sifat kata berlaku keceraian, arti kita buat menyusahkan orang tino. Cerai ni walaupun boleh, itu pun syarat yang tidak menyakit. Tapi pusing kok mana pun sifat kata bercerai akan sakit lah kata dia. Orang tino sah sakit. Wala yubahu idza'ul ghairi illa bi jinayatin min janibiha. Dan memang tidak diharus menyakiti orang lain kecuali dengan sebab jenayah daripada pihak orang puan. Kita dengan orang lain, tak kira anak, tak kira bini, tidak boleh sekali-kali kita menyakiti kecuali orang tu buat khianat kita dulu, baru boleh. Kita buat khianat ke dia, pas dia marah kita akhir sekali bercerai ke diri, kita nak nampak salah dia, sama-sama tak teringat dah kita punya asal. Tak betul kata dia. Itu bukan cara Islam lah betul. Tidak boleh kita menyakitkan orang lain dengan melalui cerai kalau misalnya, kecuali dengan sebab jenayah daripada pihak perempuan. Au bi daruratin min janibi, ataupun kata dia boleh juga bercerai walaupun hak tina molek, tetapi terpaksa balik orang jantan.
Paksa balik suami. Sesuatu sebab yang memaksa dia bercerai, apa boleh buat? Memaksa tu kita pun tak tahulah berapa dia. Tapi ada sekali-sekala balik laki-laki terpaksa bercerai, balik sikit lagi dia sebut, ketika tu nak bercerai juga tak ada arah lah. Qala Allah Ta'ala, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Nahnya kata dia, Allah Ta'ala kata fa in ata'nakum, sekiranya perempuan duk taat kamu molek Allah. Kalau perempuan duk taat kamu betul benar, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka jangan sekali-kali kamu buat pasal. Jangan sekali-kali kamu buat pasal nak bercerai. Molek-molek orang tino berjuru, molek-molek orang tino hati baik, khidmat pada kita, pada berapa cukup molek, tiba-tiba kita nak bercerai. Jangan, Tuhan kata jangan, Tuhan lagi. Ay la tatlubu hilatan lil firaqi, artimu jangan duk cari helah untuk nak kira nak bercerai. Duk kira nak kira buat pasal buat tu, buat pasal buat ni, kira nak bercerai, jangan, berdosa. Wa in karihaha abuhu la li gharadin fasidin falyutalliqha birran atau barran bihi. Tu yang kita nak sebut. Baiklah, balik orang tino je, balik kita apa sayang, cuma tok tua tak setuju. Pok kita pun, pok balik hak jantan tak setuju, hang buat guna. Pok kita, ayah kitanya tak setuju pada menatu, sedangkan menatu duk sayang kita pun jatuh hati dengan dia. Tapi pok tak setuju pula, la li gharadin fasidin, bukan kerana niat jahat. Balik poknya tak setuju. Ketika tu tuan kita nak kata mu cerailah dia. Tapi ingat, la li gharadin fasidin, bukan kerana tujuan jahat. Kita tanya-tanya mak, bapa mak tak setuju, bapa ayah tak setuju. Dia pun royak lah. Dia royak gini. Dan hasil daripada dia royak tu tidak tujuan tak molek, balik ayahnya pula. Ketika tu kalau mu nak jaga hati pok, mu kena cerailah kata dia. Biasanya benda ni, pok ni sayang-sayang kita kepada bini kita pun, pok pun sayang juga ke menatu dia, mak pun sayang juga ke menatu. Tapi kadang-kadangnya balik menatu tak pandai ambil hati mak pok, tak pandai ambil hati tok tua orang panggil. Kadang-kadang tok tua ni bahasa pesing tak beri singgan-singgan nak makan hak lemuk. Menatunya bahasa pesing tak beri lemuk nak makan singgan, maka dia bola cara dia lah, tidak ingat ke tok tua. Ada juga begitu. Sekali dua kali mak ni royak, pok royak terang, royak sini punya buat kerah dia juga. Ada juga lagu tu pun. Akhir sekali mak ni masai, pok ni pun masai. Siapa kau pergi kak? Cari lain lah. Mama kata dia, aku nak makan gula supaya aku nak tak dengar kata. Aku suruh bakar yang gula, aku suruh gula yang goreng. Jadi kadang-kadang begitu. Dan kita ni belum daripada bini, pok dulu, mak dulu tak gitu kan. Pok ni tak boleh cerah. Mak pun orang tak cerah. Hak boleh cerah ni bini. Jadi arti tarah kita dengan mak pok lebih kejap daripada tarah kita dengan bini kita. Oleh yang demikian, bila kita berkahwin, kita kena royak kat orang tino, demo selain pada demo kena jaga kahwin, demo kena jaga tok tua. Kerana kahwin dengan mak pok ni tak dicerah, demo kahwin boleh cerah. Situ duduk. Kalau nampak pelik-pelik, letak situ lalu, gak situ lalu. Biar dia reti. Tapi jangan sebut lalu pula kau malam ni bin pagi esok ayat nak cerah lalu, jangan. Itu orang panggil tak pandai. Kita sebut cerah-cerah ni, sebut di peringkat orang panggil tak boleh sebut muka lain je. Sebut gua tu dia tak dengar, sebut gua ni tak dengar. Ketika tu waktu biklah baru waktu bik buah ni. Orang panggil buah berapa, buah sepelek ke buah berapa tu. Buah kilah ke berapa ketika tu. Kalau sebut lalu esok kan tu dia nyetok kata ni sudah lalu. Dia sudah hok belok dah nyetok pula lah. Jadi kata dia nanti amo baca cerita ni Ruhul Ma'ani depan ni. Ruhul Ma'ani dalam surah Bani Israel di bawah ayat wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wakhfid lahumu janaha dhulli minar rahmah. Dalam surah Bani Israel ni surah subhanalladzi asra lah, surah Hujjah Mi'raj tu. Dalam tu ada masalah hukum ibu bapa, kita dengan ibu bapa. Panjang dia riwayat. Kemudian belum pada sampai situ tu amun nak baca hak lain dulu, cerita sedap molek. Lepas tu sampai situ insya-Allah. Ceritanya gini, satu orang dia rajul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, ya Rasulullah, inna abi akhadha mali.
Dia kata ayah hamba ni duk ambil piti hamba, duk makan padi hamba, ni duk makan deri hamba, ni duk makan nyo hamba. Gitulah duduknya. Dia kata ayah hamba ambil harta piti, kau buah kayu, kau berapa ikut dia lah. Jadi dia kira ayat Nabi, tak ada orang nak buat, nak larang. Pok tidak nak larang, bakal sayang ke harta, sayang ke bini, gambar bini nak ngepek. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idhhab fa'tini bi abik." Dia kata ginilah, pergi balik tu ayah mari. Aku nak pergi cek bapa lagu mana. Dia ni tak apa balik. Royak kaya sumari. Dia kata ya ayah, Nabi suruh pergi jumpa dia. Tak ada lagi ayah ni siapa ke rumah Nabi, Jibril mari dah. Dia kata, "Hei Muhammad," kata Jibril pula, "Innallaha yuqri'uka salam." Dia kata Tuhan kiri salam kamu. Allah. Jibril royak Tuhan kiri salam kamu ya Rasulullah. Cara tu Allah ialah kena kita dan ni hak ni ya berai mata. Kecil hati kita kalau dia mau tolak buah Nabi. Kalau dia tolak ajaran Nabi, kecil hati berdoa, oh Tuhan kira salam ke Nabi. Kita ni bila kita kira salam ke saya, arti kita bersobat. Jadi orang yang setara tu umur Tuhan sayang, siapa aku pergi kat kira salam, nanti tiba-tiba kita tolak bulat-bulat hadis Nabi, nasihat Nabi. Allah tak berjuru berdoa. Oh. Baik. Tuhan kira salam kamu ya Rasulullah. Lepas tu dia pesan, dia kata gua, "Idza ja'aka syekh fasalhu 'an syai'in qalahu fi nafsi ma sami'athu udhunahu." Dia kata Tuhan kira salam kamu. Lepas tu kalau orang tua tu mari, orang tua hokmu suruh anak dia gitu, kalau orang tua tu mari, tanya dia dulu. Tanya dia, "Eh pak cik, tolong royak kamu benda hokmu duk terbuku dalam hati tu." Rupanya orang tua tu duk terbuku lama dah dengan anak dia. Duk terbuku dalam hati. Nak royak tak jadi royak, nak kata tak jadi kata muka ni anak. Jadi pahlala ni pun orang tua tu ada benda hok duk buku dalam hati tapi tak pernah kata lagi. Mari-mari dia buat royak, dia kata, "Hei Muhammad, kalau orang tua tu mari tanya dia, gapo dia hok mu duk buku dalam hati lama ni dan mu tak raja kata lagi kok orang. Aku nak tanya mu gapo dia benda tu." Tak apalah. Jawab dia, "Assalamualaikum," naik ke langit. Duduk tak lama kawan tu siapa? Orang tua siapa? Nabi pun tanya, dia kata ma balu ibn yashkuk. Dia kata pak cik, bapa gak anak mu duk mari repot kat aku. Dia kata mu nak ambil piti dia, nak ambil harta dia, nak makan berapa dia. Itu Nabi tanya. Lalu orang tu pun jawab, dia kata salhu ya Rasulullah hal anfaqtuhu illa ala ammati aw khalati. Kata dia ginilah kata orang tua tu. Ya Rasulullah boleh tanya dia sendiri. Harta dia aku dah ambil lama kening tu aku buat joli ko aku duk pero duk makan kat aku ataupun makan ke momok dara dia. Aku memang aku mengaku ambil harta dia mati, tapi aku belanja untuk mak dara dia juga, untuk mak dara balik pok, mak dara balik mak dia. Dan kadang-kadang aku makan kat aku sendiri. Mak dara dia tu miskin gitu gini, maka takkanlah aku nak lok gitu, tentulah aku kena ambil harta anak aku, harta aku tak ada, ambil harta anak aku, beri ke jamu mak dara dia juga. Jauh mak saudara balik pok balik mak. Ginilah. Jadi apa ini nak kecek panjang. Orang tua tu nampak ini nak kecek panjang. Nabi kata biar dulu. Gini. Aku nak tanya mu sekarang lagi. Dia kata, "Coba royak kat aku benda hok duk terbuku dalam hatimu, mu nak kata ke anakmu tapi mu tak kata lagi pak lelah ni." Dia pun bila Nabi soal aku terkejut je. Dia kata mu Nabi sengoti, dia kata dia. Nabi sengoti. Sari-sari nampak mu Nabi, kata dia. Moga barang duduk dalam hati aku. Aku tak kata lagi siapa-siapa. Wani yang mu tak udah, kata dia. Sah dah mu Nabi, kata dia. Memang ada sungguh nak buku dalam hati tapi aku tak kata berapa lagi. Ni baru aku nak kata. Dah mu tanya, aku nak kata dah ni. Tapi tak ada aku kata siapa-siapa, mu tanya dah ni. Nabi semoti mu, kata dia. Dia pun katalah. Dan dia patung, rupanya ada patung dalam hati dia. Dia harap memanglah bila parut buku dia patung lalu. Dia patung ni para hadirin semua. Kita orang Melayu lah ni ada. Dia mari tua-tua gitu, nak orang balik sana, nak orang balik Melaka, balik gapo ni memang patung. Dia bila kita baca cerita hantu orang jebak gak, dia kecek main-main ni patung pagi. Dan dari segi orang Arab cukup kuat patung. Pak lala ni pun Arab masih lagi syair, kita panggil patung tu kan. Dan dari segi kajian orang ahli bahasa, sepatah kita patung punya kesan dia banyak. Kalau kita bersarah dua jam tak padan lagi.
Kita bersyarah 2 jam tak padan dengan patung satu rangkap patung tak padan lagi. Jadi patung dia ni dia mula dengan kata radautuka mauludan wa mumtuka ya fi'a tu'allu bima ajni 'alayka wa tanhalu. Kesimpulan dia gini. Dia kata aku duk makan kamu. Dia bakitlah. Pok ni bakit kan. Dia kata aku duk ipek kamu, we makan kamu ketika kamu masih budak. Dan aku duk pera lagi mu ketika kamu masih muda. Waktu mu budak tak riba aku duk makan kamu. Lepas pada perikat mu ni jadi budak kecil, jadi orang muda dah. Aku juga we makan. Lepas tu apa nama ni? Mu duk bakit. Lepas tu sekarang ni tak habis lagi. Kata dia bila malam sekali-sekala bila tari jatuh dan malam gelap, lepas tu munya sakit kata dia. Munya sakit waktu malam, tahu-tahu aku hak berjaga tadi. Sakitnya mu, tapi hak berjaganya aku. Duk guling galak tak dengar tidurnya aku kata dia. Walaupun mu sakit tapi mata aku berair. Nak pergi cari tuk bangun malam, nak berubat tak reti. Dia tak jaga aku nak jendera tak boleh. Nak tidur tak nyenyok. Seolah-olah akulah hak kena tuku. Sepatutnya mu lah kalau mu sakit demam gak sakit-sakit mu lah kena tuku. Tapi aku sakit-sakit aku lah kena tuku. Kenapa? Mata aku berair. Nak tidur pun tak boleh kerana mu sakit. Kata dia mu takut. Takhafur rada nafsi 'alaika wa innaha la ta'lamu anna al-maut waqtun muajjal. Dengan sebab mu sakit, aku duk bimbang mu takut mati. Padahalnya hok nak mati ni mu bukan aku, tapi tak ada pasal-pasal aku jadi susah hati. Kerana aku tahu mati-mati ni ada hidup-hidup ni ada saat tertentu. Bila siapa tanya dia habis, dia habislah, maka mati. Maka bimbangnya aku takut mu mati, siapa kejadi aku jadi jauh sakit, tidak mu nampak sakit. Falamma balagtu as-sinna wal ghayata allati ilayha madama kuntu fiha u'ammilu ja'alta ghidha'i ghilzatan wa fasazatan ka'annaka antal mun'imul mutafaddil. Kata dia dengan waktu muda aku pera, mu sakit, aku je sakit. Bila siapa kau perikat aku tua. Dan siapa kau perikat aku ni padan. Dan kalau aku nak makan jasamu pun, tahu-tahu aku dapat balahmu yang main kasar. Sepatutnya dah aku tua dah meninggal. Sedang molek kalau mu pera aku nak ambil begotu pun mu tak maruh. Makan begoni harta mu pun mu tak maruh. Tahu-tahu bila siapa katanya aku tua nak pera diri aku tak boleh. Dan aku siapa dah tanya nak tupai mu pula main kasar dengan aku. Seakan-akan mu ni Tuhan. Jom wi nikmat pada aku, jom wi bagi pada aku. Takkan ke mu ni Tuhan dia kata dia. Pada aku jadi pera mu tapi lainnya apa mu nak belagak sepatu Tuhan dah kata dia. Allah kata dia falaitaka idza lam tara haqq ubuwati fa'alta kamal jarul mujawir yaf'al. Kata dia kalau mung tak boleh jaga aku sebagai seorang pok pun buatlah kat aku sebagai jiran buat kat aku. Jiran hak umur sebelah tidak belong gitu pun ni aku tiba-tiba mu ni anak aku buat apa yang membuat gini mau kat aku. Allah dipakai. Tarahu mu'iddan lil khilafi ka'annahu baradun ala ahli as-sawab muwakkal. Rasulullah kata dia, seakan-akan dia ni kata dia tengok juga siang malam pagi tak kira nak balas dengan aku supaya tukur dia bahasa tukar besi. Perangai anak aku ni ibarat tukur di bahasa tukar besi. Kerja dia kata besi lekung lekan. Jadi anak aku ni supaya tukur kata dia. Duk tak nak kata pala aku sok siang malam pagi tak. Ni benda hok duk buku dalam hati tak jadi nak kata tapi dah Nabi suruh kata dia kata. Tu dia duduk. Jadi Nabi duduk dengar. Bila Nabi dengar habis. Patut habis kata. Bila Nabi dengar fahina izin akhadhan Nabi bitalabi ibni wa qala anta wa maluka li abi. Bila Nabi dengar patung pok ni setahun ni, Nabi pun pegang tekak baju anak, dia kata sekarang aku nak jatuh hukum, iaitu mu sendiri dia hartamu jadi hak pok mu belaka. Mula daripada hari ni mu kena reti, bukan sekat hartamu je jadi hak pokmu, tubuhmu sendiri jadi hak pokmu. Jadi mu kena reti. Anta wa maluka li abik. Mu sendiri sekali dengan hartamu semua jadi hak punya pokmu kata dia. Tu dia tu. Itu satu cerita. Kemudian mari. Siapa kau pergi kat hak saat ni masalah cerat-cerat tadi. Kata dia ada salah lagi. Tak apa lagi di situ. Mari cerita lain pula salah lagi. Tuan-tuan semua bakal dengar Iskandar. Iskandar ni raja dengar tak? Raja Iskandar terkenal. Ya Iskandar ni dua. Iskandar Kapiso, Iskandar Isleso. Kedua-dua ni orang mempunyai empire belaka. Dan kita boleh baca cerita ni sepenuh dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi tu apa nama ni? Kepala ayat kepada dia.
Hatta idza balagha matla' asy-syamsi tu dia dah tu. Itu cerita dia. Jadi Iskandar ni dia cerdik, budak lagi. Orang tanya dia, "Hei Iskandar, mung mano saya kau tok guru dengan pok? Tok guru hok duk ajar mung dengan pok hok duk pegang mung tu mung mana saya?" Iskandar kata, "Aku sayang ke tok guru." Kenapa? Kerana tok guru aku ni ajar aku bermacam-macam ilmu, dia tak kenal mata hidung pun dengan aku. Bila aku pergi ngaji rumah dia tak kenal aku ni siapa dia. Anak siapa, budak kapal mana, dia tak kira. Asalkan aku ngaji dengan dia, maka dia rela ajar aku pagi, petang, siang, malam, sakit, tekuk-tekuk, pedih, lekuk-lekuk pun dia ajar aku. Walaupun aku ni bukan waris dia, bukan kenal mata hidung dia. Tapi Pok aku ni boleh kat aku ni dia bin dengan mak aku. Waktu dia bin tu boleh jadi dia nak setubuh ya. Dia bahasa nak kat getina dia bin. Boleh hanuk tak boleh hanuk tu tak sekira lagi. Kebetulan boleh hanuk. Gitu je kata dia. Jadi boleh hanuk ni bukan belah mana. Dia boleh jadi kerana pok aku hari tu nak doa kat getina maka dia setubuh. Boleh jadi nak melepaskan syahwat dia. Dia boleh jadi nak melepaskan rindu dia. Maka dia bin dengan mak aku. Maka boleh aku. Jadi boleh aku cuma dia boleh aku terpaksa dia pergi. Terpaksa dia pergi aku ni kerana mak aku beranak kat aku. Dia waktu dia bin dengan mak aku hari tu boleh jadi dia tak fikir pun dia boleh hanuk. Dia boleh hanuk. Jadi beza di antara aku dengan pok dengan aku dengan tok guru. Tok guru bila pergi ke rumah dia ajar pagi petang siang malam berhenti-berhenti aku ni pandai. Aku ni bijak, aku ni alim, baru dia berhenti. Walaupun aku ni bukan waris dia, bukan apa tapi aku ni pok aku pergi kerana kebetulan dia bin dengan mak aku je. Tu dia duduk. Ni Iskandar pengen jawab. Madu kita kalau kita berapa ni kalau kita buat tak madu kan. Kau dia baru sapa lah pada ni. Sapa kau cerita tadi. Iaitu wa dzakara ba'dul muhaqqiqin. Kata dia setengah-setengah ulama muhaqqiq sebut kata dia. Apa makna deraka? Tak disebut kalau pok kita suruh kita cerabin. Tak ada. Tuan kita kata kena cerah sekiranya tidak terdapat satu tujuan yang tak molek di kalangan pok. Kalau ada tujuan tak molek tu cerahlah. Kata dia deraka ke pok ni ialah kita buat perkara yang menyakitkan hati mak pok atau mana-mana seorang daripada mak pok. Menyakitkan hati mak ko, kita buat benda yang menyakitkan hati mak ko, kita buat benda yang menyakitkan hati pok ko, ataupun kita buat benda yang menyakitkan hati mak pok. Ketika tu kata dia deraka namanya. Dan perbuatan tu bukan benda kecil. Kalau sakit hati tu sikit-sikit je, tak apa kata, tak panggil deraka lagi. Kalau sikit-sikit tak sikit tu kata dia terletaklah di atas pandangan ramah. Pandangan ramah seperti kapung. Kalau setahun ni walaupun sakit hati mak pok tapi besar atau kecil. Kalau mak pok tu rosing serabut kita sepanjang-panjang masa besar. Kalau mak pok kita serabut mentah-mentah sebab kita kata gapalah jalan kasar kau gugau serabut ni jalan tu kocok rumah. Itu benda kecil apa dia tak panggil aku lagi pasal perangai lagu tu. Cuma kata dia kalau pok tu bodoh berdoa. Kalau pok tu bodoh ataupun akal yang itu berapa sepenuh, lepas tu dia suruh kita tak padu, dia larang kita pun kita tak padu kerana kita kira tak cakap turut lakon dia ni. Dia akalan tak betul. Ketika tu kalau kita lawan dia pun orang tak panggil deraka. Kenapa? Pok ni orang akalan dia tak apa sen, tak berjuru maknanya. Tak apa betul. Oleh itu falau kana mutazawwijan biman yuhibbuha. Oleh itu kalau dia ni bini dengan orang yang dia sendiri sayang. Kita berkahwin dengan satu orang, kita pun sayang kau bini kita. Fa amarahu bi talaqiha. Dia pun suruh cerai. Pok kita orang tak berapa cukup fikiran. Pengalaman dia tak berapa luas. Pemikiran dia pun tak berapa, orang panggil tak berapa bijak. Maka dia awak balas dengan bini kita. Sedangkan bini kita orang yang berjurus ngerti lah misalnya. Berjurus ngerti bini kita dengan kita pelayanan baik, dengan anak-anak pun baik, dengan mak pok pun baik juga. Tapi dengan sebab mak pok ni bahasa pesen milih, bahasa pesen fikiran tak betul. Falam yamtasil amrahu, maka kita pun tak terima suruhan dia. Kata cerai mak bini ni. Sedangkan dia tak berapa betul. La isma alaihi, kata dia tak berdosa. Tak berdosa lagu tu. Naam al-afdalu talaquha, kata dia. Cumanya kata dia hak molek sekali cerai jugalah. Imtisal li amri walidi, kerana junjung perintah apa nama ni ayah dia. Allah apa kata dia sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.